Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jadi pada hari ini kami akan membentangkan untuk tajuk Small Volume Injectable bahagian ampule versus Small Volume Injectable Vial dan Large Volume Injectable. Okay, group members kami terdiri daripada Nur Syahada, Nur Hajar, saya sendiri Nur Akilah, kemudian Nur Syamilah, Nur Ain Fatimi, Siti Aisyah, Syahidah dan Nur Farisa. And of course our beloved lecturer is Sir Muhammad Danin. Alright. So this one is a content of our slides. Okay, so saya akan persilakan kepada presenter yang seterusnya. Okay, introduction. Pharmacy in hospital setting, IV technician are most important responsible in parenteral solution for patient administration. For patient that cannot get the medicine or in critical unconscious coma cannot taken by oral. Patient that cannot administer with any other dosage form. Patient that not maintain the fluid balance. Our topic will discuss about the difference of small volume injectable ampule, small volume injectable vials, and large volume injectable. We will discuss detail of three things in our slide. Definition of ampule. Ampule adalah botol kecil yang tertutup yang mengandungi sampel pepecah atau cecair. Ampule diperbuat daripada kaca. Ia digunakan untuk pembungkusan larutan parenteral yang bertujuan untuk single use. Ampule kaca lebih mahal berbanding dengan ampule yang sederhana. Type of ampules. Ampule 1 cup. Guna antiseptik untuk membersih ampule, tepuk perlahan bahagian atas ampule untuk mendapatkan cecair turun ke bawah. Cara untuk penggunaan ampule, pegang bahagian bawah dengan titik menghadap ke arah kita, letak tangan di bahagian atas ampule, tekan tekanan ke bahagian atas dan lepaskan ampule. Flat base and constricted nets, tahap kebersihan optimum, jangka hayat perkhidmatan yang lama. Flame cup ampule, tahap kebersihan optimum, mudah dalam pensterilan, boleh mudah pecah untuk mengeluarkan produk. Okay, dah. Okey, ni antara ubat-ubat daripada ampule tu yang digunakan oleh ampule. Ubat yang pertama ni brand name dia Amidate, dia punya generic name dia Etomidate. Dia punya side effect dia daripada akan membuatkan tekanan darah tinggi dan juga tekanan darah rendah. Lepas tu dia daripada poison group B. Next. Okey, ni ubat yang kedua, brand name dia Lidocaine, generic name dia Xylocaine. Lepas tu dia daripada group B juga, daripada poison in 1952 tu. Dia punya side effect dia pening, muntah dan juga sakit kepala. Next. Yang ni ubat yang ketiga, Livopate. Dia punya brand name dia, generic name dia Norpinephrine. Dia punya poison daripada group C. Dan dia punya side effect dia pening, sakit kepala, lemah and dia punya kadar jantung dia rendah. Next. Okay, yang ni yang last sekali, ubat yang keempat, dia punya brand name dia Metoprolol, generic name dia Lomprazole. Dia punya poison daripada group C. Side effect dia ada juga gangguan daripada skeletal dan juga muscle. Itu sahaja. Okay, so sekarang saya akan explain manufacturing formula untuk satu jenis ubat yang Syamilah dah explain tadi, iaitu Amidate. Okay, Amidate ataupun Etomidate injection, USP. Okay, kandungan dia adalah 2 mg per ml. Okay, ini adalah untuk IV use only. Alright, description dia adalah Amidate ataupun Etomidate injection USP ni adalah sterile product and dia non-pyrogenic solution. Setiap mililiter mengandungi Etomidate 2 mg
propylene glycol 35% volume over volume, and pH dia adalah 6.0 secara purata ataupun 4.0 sampai 7.0. And ini adalah amide ni adalah untuk general anesthesia, untuk IV injection. Next. Alright, sekarang ni saya akan explain about manufacturing process, which is proses yang dilakukan dalam kilang untuk pembuatan ampul. Alright, macam yang Shu kata tadi, ampul diperbuat daripada kaca. And ampul ni ditutup secara hermetik dengan mencairkan bahagian atas tipis dengan api yang terbuka. And biasanya dibuka dengan mencetakkan leher ampul tersebut. Alright, ampul kaca ni sesuai untuk pembungkusan untuk produk kosmetik ataupun pharmaceutical sendiri. Alright, pada peringkat pertama pengeluaran ampul, korsel dipenuhi dengan tiub kaca. Sebilangan besar tiub kaca ini dibuat daripada kilang, biasanya daripada pisah dan vinland. Dalam proses pembentukan, ampul dibentuk dari pangkal ke hujung, kemudian dipisahkan dari tiub kaca. Sebaik saja satu ampul dipisahkan, pangkal yang berikutnya dibentuk dengan kod warna yang di-desire ataupun yang diingini lah. And then pembukaan kaca antara badan dan leher ampul juga dicetak dengan teliti sehingga ketika pengguna menekan leher ampul pada pemutukan satu titik ataupun OPC, kaca pecah tepat pada titik itu. And it's better untuk membungkus tisu kosmetik pada leher ampul untuk as a guardian untuk proses pembukaan tu. Ampul kaca dihasilkan sampai dia make sure tak ada sepadan kaca yang dibuat daripada titik putus yang boleh mencemarkan kandungannya. Okay, untuk mengelakkan kecederaan, setiap produk dibungkus dengan lembaran maklumat dan arahan penggunaan. Akhirnya, titik pemotongan dan pemecahan diterapkan dalam kumpulan OPC dan jika diperlukan, ia dicetak mengikut spesifikasi pelanggan ataupun jenis produk tersebut. Alright, tahap proses seterusnya berlangsung di tenas sekitar 600 degree Celsius. Okey, ketika warnanya dibakar dan ampul di-anneal. Sepanjang proses pengeluaran, ampul diperiksa secara berkala oleh kamera mata manusia dan kawalan dalam proses iaitu IPC di makmal. Alright, last kali ampul dibungkus pada dulang plastik, ditumpuk di dalam pallet, ditutup dalam keranjang ataupun aluminium foil dan dihantar pada pelanggan. Alright, dulang individu semuanya dilabel dengan data khusus pelanggan ditambah tarikh pengeluaran, nombor kumpulan dan juga nombor pemeriksaan. Itu saja. Next. Okey, untuk pengenalan vial pula. Vial adalah container yang multi-dose yang boleh diisi serum dan digunakan oleh industri perubatan. Dia container ini dilitupi dengan screw cap ataupun getah. Okay, next. Okay, untuk classification dia pula ada 3. Yang pertama, material and colour. Vial ni diperbuat daripada kaca dan berwarna ataupun colourless. Yang kedua, volume and diameter. Volume dia 2 ml, 10 ml, 40 ml. Dan diameter dia 8 mm dan 9 mm. Untuk jenis mulut botol ada 3, screw top, cream top dengan snap top. Okay, next. Okay, untuk aplikasi vial ada 5, scientific sample, research application, auto sample, pharmaceutical sample dan industrial application. Next. Okay, untuk ubat, yang pertama adenosinin. Dia punya brand name dia adenosinin. Contraindication dia hypotension dan side effect dia vomiting. Okay, ubat yang kedua etomidate injection. Dia punya brand name. Indication dia induction of anis dan side effect dia hyperventilation. Okay, next. Okay, ubat yang ketiga atropine sulfate. Brand name dia atropine. Precaution dia photophobia dan blur version.
yang keempat, citoprazon. Precaution dia seizure disorder. Next. Okey, seterusnya kita pergi kepada manufacturing formula or product formulation vial. Ini adalah contoh dua ubat yang kita ambil daripada contoh atas tu, iaitu pertama atropine sulfate injection. Each 2 mg atropine auto injector deliver atropine in 0.7 ml or sterile pyrogen free solution containing the inactive ingredient. Antaranya kita ada citric acid and sodium citrate, iaitu buffer, glycerin 12.47 mg dan phenol 28 mg. The pH range is 4.1 hingga 4.5. Seterusnya ubat yang kedua iaitu indenosid injection. Active ingredient dia adenosine dalam 0.04%. Lepas tu inactive ingredient kita ada water, glycerin, protula oleraceae, extract, keratin, hydrolysis, collagen and ada lagi yang lain-lain. Okay, seterusnya next. Kita pergi kepada manufacturing process of vial. Vial lines filling process flow using moist heat, iaitu first washing, drying and heating. Lepas tu sterile filling, stoppering, dan kita pergi kepada sterilization. Lepas tu kita pergi kepada inspection and labeling. So and last kali packaging. Kalau kita pergi kepada raw material dispensing, kita akan pergi kepada mixing and sterile filtration, sterile filling, lepas tu stoppering and kita pergi sterilization balik. Lepas tu second last inspection and labeling dan last kali packaging. Okay, next. Okay, for small volume injectable vial ni, saya ambil 4 jenis. Yang pertama ada endosine injection. Dia daripada poison group C. Kalau immediate atomic injection ni daripada poison B. Lepas tu ada atropine sulfate injection dengan cefazolin injection. Okay. Seterusnya kita pergi pada large volume injectable. Okay, large volume injectable ni kalau biasa dengar adalah large volume parenteral. Okay, dia digunakan untuk kalau macam dekat hospital sebab kita akan nampak macam dia gantung dekat atas besi tu kan. That's one is adalah large volume injectable. Okay, so dan dia yang selalu digunakan dan dia perlu di autoclave terlebih dahulu. Dan dia diperlukan daripada suhu 106 darjah Celsius ataupun 121 darjah Celsius. Okay, seterusnya kita pergi kepada types of large volume injectable. Dia ada yang pertama adalah hyperalimentation solution, kedua cardiopelvic solution, peritoneal dialysis solution, irrigating solution. So kita pergi satu persatu. Apa itu hyperalimentation solution? Ini adalah large amount dia untuk nutrient patient. So maksudnya kalau kita guna yang TPN, total parenteral nutrition, so dia bergantung kita boleh gunakan untuk hyperalimentation solution. Kemudian dia juga formulation ni dia apa yang dicampur dalam tu adalah dextrose, amino acid, lipids, electrolytes and vitamins. Dan dia digunakan untuk apa? Digunakan untuk macam untuk selamatkan orang kata life saving patient. Lepas tu dia untuk kita letak, maksudnya dalam tu kita akan letak drug dalam tu untuk patient yang tak boleh makan ubat orally kan. Okay. Seterusnya adalah cardiopelvic solution. Okay, cardiopelvic solution ni digunakan untuk apa? Dia adalah untuk orang yang heart surgery. Sebab apa? Dia untuk prevent daripada injury tu, untuk to prevent injury to myocardium during reperfusion. Okay. So dia juga untuk mengawal bloodless masa operating field tu. Okay, and then dia menggunakan apa? Dia adalah hypertonic. Okay, so seterusnya peritoneal dialysis solution ini adalah digunakan untuk pesakit dialysis. Dalam tu ada apa dalam formulation dia ada glucose, antibiotik, prophylactic. Okay, dan digunakan untuk membuang buangan toksik daripada badan. Kemudian untuk juga to treat acute renal inefficiency macam tu. Okay, seterusnya akhir sekali adalah irrigating solution. Irrigating solution ni apa? Irrigating solution ni dia untuk flush ataupun aids
untuk dalaman body kita untuk clearkan apa semua benda-benda toksik yang tak guna lah. Dan dia treatment untuk irrigating solution ni dia more kepada orang yang ada serious ones lah, serious apa bagi luka. Okay. Tu types dia. Okay. Seterusnya kita pergi pada drugs. Drugs apa yang digunakan dekat sini kita pilih 4 adalah paracetamol infusions, levofloxacin, ciprofloxacin, metronidazole. Okay, kita go through satu persatu. Apa itu paracetamol? Paracetamol digunakan untuk macam biasa, dia untuk kalau kita demam biasa. And then contraindication dia mungkin terjadi hypersensitivity. Kemudian adverse reaction dia mungkin akan nausea, vomiting, constipation ataupun headache macam biasa. Okay, seterusnya kita pergi kepada levofloxacin. Okay. Levofloxacin ni sama juga dia tapi dia untuk fluoxetine dia ada dosage dia berbeza sebab dia boleh digunakan kalau untuk orang urinary tract infection lain, bacterial prostatic lain. Okay. Dan apa contraindication dia menyebabkan hypersensitivity to levodopa or other cannabis. Dia menyebabkan epilepsi. Kemudian reaction dia adverse reaction dia mungkin menyebabkan terjadinya batuk-batuk ataupun batuk yang tak selesa macam tu. Okay, next adalah metronidazole. Okay, metronidazole dia contraindication dia adalah dia untuk kalau untuk pregnancy woman for yang first trimester kita boleh gunakan. Okay, the last one is pyelonephritis. Okay, ini pun sama, dia punya dosis dia mengikut kepada sakit tu. Okay, so contraindication dia akan menyebabkan sorry. Okay, next. Sudah. Okay, ni flowchart process large volume. So kita ambil yang umum untuk buat large volume. Okay, proses dia first kita akan masukkan bahan-bahan dia ke dalam masukkan dalam tangki tu. Lepas tu dia akan proses ke pre-filtration. Lepas tu final sterilization, lepas tu dia akan filling then packaging. Next. Okay, ni manufacturing process lah volume di kilang. So kalau kat kilang ni kita akan gunakan machine automatic untuk buat large volume. Okay, first dia sama je, dia akan masukkan bahan dan akan timbang dulu bahan-bahan tu dan dah siap tu dia akan filling dan dia akan bungkus ubat tu. Okay. Okay. Akhir sekali adalah conclusion. Sebenarnya setiap yang volume ni dia kan ampule via dengan large volume parenteral, dia semuanya berbeza. Kenapa saya jadikan dia sebagai macam differentiation macam ni, sebab after kita dah macam kita dah periksaan yang awal tu dah terangkan semua benda, dah terangkan dari segi apa kita perinci ampule tu apa, via apa, large volume tu apa. So jadi conclusion dia dekat sini kita boleh nampak lah setiap volume tu setiap benda yang digunakan berbeza lah. Untuk ampule ni lain caranya, vial ni pun lain, dan large volume parenteral ni lain. Large volume parenteral ni kita banyak guna macam yang besar-besar macam surgery ataupun orang yang kalau pengsan ke apa ke kita boleh terus untuk IV drip ke apa macam tu. So dan untuk large volume parenteral ni dia ada teknik-teknik kita sendiri sebab kita as pharmacy kita tak ada license untuk cucuk nak masukkan dan sebagainya. Yang boleh hanya doktor, MA I think bukan macam tu. So
ini adalah reference yang kami rujuk lah untuk buat kami punya tajuk ni. And that's tadi. Thank you. Terima kasih.